Hai, soalan 41. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ini PKP singkatan dia. Tak berapa tahu. Okey, jadi Encik dia telah tukar kerja menjadi kebun. Okey, tapi dia kecewa kerana tanaman dia tidak ditubur dengan baik disebabkan hujan asid. Salah satu usaha untuk mengatasinya ialah dengan merawat tanah dia dengan 10 gram kalsium oksida untuk menetralkan tanah yang terlalu asid. Okey, jika hujan asid mengandungi asid nitrik, ini isi padu dengan kepekatan dia. Okey, hitung jisim kalsium oksida yang tertinggal. Selepas tidak balas lengkap dengan asid itu. Okey, dia telah beli 10 gram kalsium oksida dari kedai. Jadi dia nak tanya berapakah jisim yang tertinggal, yang tidak digunakan. Okey, pertama kita kena tulis persamaan kimia dulu, iaitu okey, kita tulis asid dulu, asid nitrik. Kemudian bertindak balas dengan kalsium oksida, anak panah, Ca akan menjadi berkahwin dengan NO3. Okey, kalsium nitrat, kemudian air menjadi neutral. Okey, anak panah, insert simbol. Okey, lepas tu seimbangkan. Ini perlu letak 2 di sini. Okey, seterusnya masukkan maklumat yang diberi dalam soalan. 25 asid. 25. Ingatlah cm 3 dia atas bukan bawah, dia salah. Okey, kemudian yang ni nak tentukan jisim dia yang digunakan. 0.5 asid juga kepekatan dia. Okey, jadi inilah cara dia. Okey, jadi langkah 1 kita tentukan mol untuk asid dulu. Mol untuk asid. Okey, jadi kita guna formula M V per 1000. Okey, dapat mol dia. Sekejap. Okey, cikgu dapat 0.0125 mol. Okey, langkah 2, kita tengok nisbah. 2 menjadi 1. Jadi 0.0125 mol untuk asid. Dia akan menjadi 2 menjadi 1. Cut into half. Jadi kita bahagi, cut into half. Maka dia menjadi, kita guna 0.0125 bahagi 2. Jadi 0.0000625 mol. Ini adalah mol untuk kalsium oksida. Akhirnya kita tentukan jisim kalsium oksida yang telah digunakan untuk menetralkan hujan asid. Okey. Jadi ada mol 0.00625, ada mol darab dengan kalsium oksida. Ca adalah ada di sini 40 campur dengan O16. Okey, akhirnya dapat jawapan. Mana jawapan saya? Okey, 0.35 gram. Okey, ini adalah jisim kalsium oksida yang digunakan. Kemudian berapa banyak yang tertinggal? Kita gunakan 10 gram dia telah beli, tolak dengan 0.35, maka dia masih tinggal jawapan dongki 9.65. Okey, soalan 42, soalan kiraan juga. Okey, haba penyesaran ialah sebanyak ini. Ini sama juga kilojoule per mol, mol -1 di atas. Apakah jumlah tenaga yang dibebaskan jika 1.6 gram cuprum terbentuk? Pertama, tentukan mol cuprum dulu. Mol Cu. Jadi diberitahu jisim 1.6. Ada mol darab, tak ada mol bahagi 64. Jadi kita dapat mol dia 0.025 mol. Okey, seterusnya diberitahu haba dia adalah haba penyesaran adalah negatif 190. Kali ini formula yang kita gunakan adalah kita gunakan formula delta H dulu sama dengan H per N. Okey, masukkan maklumat yang ada. Delta H ada 190. Abaikan negatif dulu. Negatif menunjukkan exothermic saja. H kita tak tahu. Kita biar H
ber-N. N adalah mole, kita tahu N dia 0.025 mole. Akhirnya, matematik pindah ke sebelah sana, kita dapat jawapan H adalah 4 point, kalau tak silap, 75, ini dalam unit kilojoule, ingat. Lepas tu darab 1000 dapat joule, tukar ke joule, donkey jawapannya. Next, ini adalah satu eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas antara natrium thiosulfate dengan asid sulfurik. Wah, mata dia cantik ya. Okay. Baik, satu graf telah diplot kepekatan natrium thiosulfate melawan satu bermasa. Okay, kemudian tengok soalan. Apakah nilai T, nilai masa, jika eksperimen diulang dengan menggunakan larutan natrium thiosulfate berkepekatan 0.025. Okey, jadi daripada graf kita tentukan 0.025 di sini. Kemudian kita buat satu garisan. Kemudian turun ke bawah. Kita dapat jawapan 0.02. Tapi 0.02 ini adalah satu bermasa. Jadi satu bermasa adalah 0.02. Okay, S negatif 1. Ini bukan jawapan akhir. Saya ulang. 0.025 ini matematik. 0.025 di sini. Garisan putus. Turun ke bawah. Dapat 0.02. Okay. Kemudian kita nak tentukan masa dia. Jadi kita darab, tukarlah darab silang. Jadi 1 per 0.02. Maka kita dapat masa dia. Jadi jawapannya adalah boy. B. Alkohol P bertindak balas dengan asid karboksilik Q untuk menghasilkan ester. Okey, soalan yang biasa tapi susah juga. Apakah bahan yang kita gunakan? Senang saja. Jadi tengok COOH tambah H akan menjadi asid karboksilik. Jadi 1, 2, 3, 4. 4C. 4C. Jadi butanoid. Kemudian di sebelah kanan 1, 2, 3, 3C jadi propano. COOH adalah asid karboksilik. Yang sebelah kanan adalah alkohol. Jawapannya boy. Okey, soalan 45. Pentitratan. Okey. Jadi soalan ini kita guna VCBI ya. Jadi bacaan awal dia di sini kalau BM dia kosong, okey kita guna BI, bacaan awal dia adalah 2, bacaan awal dia adalah 2. Okey. Jadi sama ini pertama persamaan kimia, seterusnya masukkan maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, kita tengok 0.2 asid, 0.2 asid punya ke dalam 25 kalsium hidroksida, 25 dia punya 25 CM3, 3 di atas. Kemudian 0.1 kalsium hidroksida punya. Okey, kemudian kita nak tentukan V dia. Okey, 0.1 kalsium hidroksida punya. Okey, kita guna M. Baik, sekali lagi ini peneutralan, pentitratan kita guna cara naik atas, iaitu V darab dengan 0.2 sama dengan V darab dengan 0.2 sama dengan 2. Kemudian 0.1 darab dengan 25 sama dengan tak dapat 1. Okey, underline dulu supaya nampak lebih jelas. Okey, lepas itu darab silang. Kita akan belajarkan tapak V adalah 25 cm3. Okey, kalau version BM jawapannya C lah. Kalau version BI bacaan awal dia adalah 2, maka 2 tambah balik. Okey, 25 dapat jawapan donkey. Okey, kita teruskan dengan eksperimen soalan 46. Larutan natrium thiosulfate dimasuk ke dalam 8 tabung uji
yang berlainan tapi sama saiz. Isi padu berbeza, larutan Z klorida telah ditambah ke dalam setiap tabung uji. Okey, ini adalah eksperimen untuk membina bersamaan ion. Okey, jadi kita kumpulkan maklumat dulu, maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, pertama kita tentukan apakah maklumat ion zinc, kemudian apakah maklumat ion sulfat. Negatif. Okey. Jadi ion zinc ini sulfat. Okey, ini sulfat punya 5. Okey, kepekatan 0.5. Kepekatan. Okey. Bagaimana dengan ion zinc? Kita ambil dari zinc klorida. 0.5 kepekatan sama. Okey, 0.5. Okey, jadi isi padu dia kita tak tahu berapa, kepekatan dia kita tahu. Jadi isi padu dia kita tentukan daripada graf. Okey, kita tengok bilakah dia mula ketinggian dia mula menjadi malah. Jadi 4 cm ni di sini dia mula menjadi malah. Kita tengok di bawah. Ini adalah isi padu untuk dia bertindak balas lengkap. Jadi isi padu dia 5, sama juga 5. Okey, kalau macam ni kita akan tentukan mol guna MV/1000. Jadi kita cepat sikit. MV/1000 dapat 0.0025 mol. Ini pun sama 0.0025 mol. Ini objektif, tak payah. Tak tentukan boleh. Kita sudah nampak nisbah dia adalah 1:1. Okey, jadi perlukan satu ion Zn dengan satu ion SO4. Maka menjadi formula empirik ZSO4. Okey, selesai. Soalan 47. Okey, apakah yang boleh membezakan sepatian alkohol dengan asid karboksilik? Jadi air bromin tak boleh, ketalarutan tak boleh. Okey, akhirnya kita gunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau alkohol dia bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid, dia mengalami penoksidaan, warna ungu akan tukar menjadi tak berwarna. Okey, jadi jawapannya C. Ini sama, kena baca buku lah. Okey, soalan 48. Okey, ini pening sikit. Jadi saya terangkan 2 contoh saja, yang lain guna konsep yang sama. Okey, sebenarnya ini tak susah, cuma dia banyak. Kita nak tentukan nombor penoksidan untuk nitrogen sahaja, N. Yang manakah peningkatan yang paling besar? Okey, kita tentukan nombor penoksidan untuk N saja. Okey, contoh N tak tahu, kita letak X, masih ingat? Kemudian H kita tahu, H adalah positif, jadi H ada 3, jadi positif 1 kita darab 3. Okey, sama dengan 0. Okey, so boleh guna cara inilah untuk tentukan. Jadi X sama dengan kenapa? Positif 3, akhirnya di sini X sama dengan negatif 3. Okey, negatif 3. Yang ini pun sama, guna cara yang sama. Okey, saya tunjuk sekali saja. Ini N tak tahu apa, kita letak X. Campur dengan H ada 4, jadi 1 darab dengan 4. Kemudian campur dengan Cl, kita tahu Cl negatif. Jadi ini adalah negatif 1. Sama dengan 0 kerana tak ada charge di luar. Akhirnya selesai secara matematik, kita akan dapat X ini sama dengan 144 tolak 1. Jadi positif 3. Positif 3 pindah ke kanan, negatif 3. Okey. Jadi A bukan jawapan kerana tiada perubahan nombor penoksidan. Ini tiada perubahan. Okey, jadi A bukan jawapan. Baik, jadi kita tengok B. Okey, B pun sama. Kita tentukan nombor penoksida. Ini kita sudah tahu, ini adalah negatif 3. Sama macam atas, negatif 3. Okey, kemudian yang ini N dia alone, jadi dia kosong. Okey, jadi perubahan dia adalah dari negatif 3 menjadi kosong. Dia telah bertambah 3. Jadi sebenarnya yang ini mengalami peningkatan yang paling besar.
Okey, jadi saya tunjuk C, dongki saya malas lah, saya tak tunjuk ah. Okey, C kita tengok. Yang ini X tak tahu. O kita tahu O adalah O2 negatif, negatif 2. Jadi dia adalah negatif 2. Sama dengan kosong. Akhirnya nombor penoksidaan adalah negatif 2 pindah kanan menjadi positif 2. Okey, ini nombor penoksidaan positif 2. Okey, kita tengok sebelah sini. Okey, tengok. Tak tahu. X tambah. O ada 2 kali ni. Negatif 2 darab dengan 2. Sama dengan kosong. Akhirnya X sama dengan negatif 4 pindah kanan menjadi positif 4. Okey? So, boleh. Gunalah cara ini, senang saja tapi dia banyak langkah. Jadi, ini 2 menjadi 4, dia bertambah 2, maka tak besar sangat. Yang paling besar adalah boy. Negatif 3 tambah 3 menjadi kosong. Okey. Okey, itu saja untuk soalan 48. Kita teruskan dengan 49. Okey, 49 ini menunjukkan tenaga yang diperlukan untuk membentuk atau memecahkan ikatan. Okey, persamaan berikut menunjukkan pembakaran metana dalam gas oksigen. Jadi, satu tindak balas, bahan ikatan dia perlu dipecah dan sebelah untuk hasil dia perlu dibentukkan. Okey, jadi kita sekejap. Saya telah buat satu, saya tulis letak sini supaya jelas. Okey, ini bahan dia CH4. Ini adalah hasil dia. Okey, jadi metana, kita tahu C ada 4 tangan. Okey, di sini dia bagi tahu kalau pecah satu tangan, kalau kita potong satu tangan, perlukan 410. Jadi CH4 kita tenaga yang diserap. Okey, jadi setiap kali untuk tenaga diserap untuk mengatasi ataupun untuk memecahkan ikatan, okey, untuk dalam bahan tindak balas. Jadi C ada 4 tangan. Jadi nak potong satu tangan perlu 410. 410 kita darab 4. Boleh? Okey, manakala O2, O dengan O dia ikatlah macam ni. Okey, jadi O dengan O, okey, 495. 495. Tapi dalam bersamaan ini, okey, sekejaplah, nanti dulu Okey. Okey, jadi baik, kita kira. Jadi jumlahnya adalah 410 darab dengan 4 campur. Okey, tenaga diserap kita guna positif. Tambah dengan 495, oksigen 495. 95, tapi kena darab dengan 2 kerana O2 oksigen ada 2 di sini, kena darab dengan 2. Okey, akhirnya kita dapat jawapan tenaga yang diserap, iaitu sekejap saya sudah tekan kalkulator sudah. Kalau tak silap. Okey. Okey, positif. Betul? Positif 26330 kilojoule. Okey, tak apa, kilojoule biar dulu. Okey, kita tengok sebelah kanan untuk hasil dia. Okey, jadi H2O tangan dia seperti ini. Jadi nak pecah satu tangan HO dia 467. Jadi kalau dua tangan kita guna 467 kita darab dengan 2. Kerana satu tangan OH perlukan 467. Jadi di sini H2O ada dua tangan seperti ini. Jadi dia kena darab 2. Okey, CO2 pun sama. Kalau pecahkan CO saja sebelah 740. Tapi CO2 dia ada C macam ni lah, dua tangan. Jadi dia kena darab 2. Okey. Akhirnya kita selesaikan. Jadi 467 darab dengan 2. Kemudian H2O di depan sini ada 2 lagi. Jadi kita kena darab lagi dengan 2. Kemudian campur dengan, ini tak ada apa.
CO2. CO2 adalah 740 darab dengan 2. Okey, jadi ini tenaga akan dibebaskan. Kita guna tanda negatif. Okey, akhirnya kita akan dapat jawapannya. Sekejap, saya tekan calculator. Okey, betul. 718, jawapannya B. Okey, seterusnya akhir sekali soalan 50, dia memasak puff durian. Wah, macam sedap ah. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, apakah yang tindakan yang perlu untuk untuk menang untuk lebih cepat masa yang singkat? Okey, apakah perubahan yang untuk menyelesaikan soalan ini? Okey, jadi jawapan yang diberi adalah boy lah. Okey, dia buat puff durian yang saiz dia lebih kecil, jadi dia lebih cepat. Okey, jadi yang ini bukan, ini C. Kalau suhu lebih tinggi takut dia hangus ah. Ya ke? Tak tahu? Tanya mak kamu lah. So ini tak apalah, ini aplikasi sikit lah. Okey, saya jarang buat kek lah, jarang buat puff ah. Okey, baik, itu saja untuk video kali ini. Okey, saya harap video ini boleh membantu belajar. Sekian, terima kasih.